أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلغ الرسالة أدى الأمانة وخسف الأمة ونصح الأمة وجاهد في الله الذين آمنوا حق جهاده حتى أتانا اليقين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا رب العالمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bermaksud, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah keburukan yang telah dilakukan itu dengan perkara-perkara kebaikan, serta bergaullah dengan sekalian manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Alhamdulillah, saya hormati raikan kepada seluruh jawatan kuasa, saf pimpinan surau, dan seterusnya saya muliakan para asatizah, tuan-tuan guru yang turut bersama dengan kita pada petang ini. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan juga seterusnya kepada semua sekali para jemaah, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah masih lagi memberikan ruang dan kesempatan masa waktu yang ada dalam kehidupan kita pada petang ini untuk bersama-sama kita menikmati dan merasai dengan keindahan ataupun keseronokan yang berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan
bacaan Al-Quran kita, amal ibadat kita, sedekah, selawat dan segala amalan yang kita lakukan khusus dalam Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah, serta kita mendapat redha dan juga kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita telah berada pada ke-9 Ramadan, dan tidak lama lagi beberapa jam kita akan berbuka dan masuklah kita kepada 10 Ramadan, yang mana di dalam 9 Ramadan pada hari ini beberapa jam sahaja yang tinggal. Di antaranya pernah berlaku satu ketika dahulu, iaitu berkaitan dengan peperangan Zalaqah, yang mana peperangan Zalaqah ini para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ia telah bermula pada bulan Rejab, pada 12 hari bulan Rejab, dan berakhir pada 9 Ramadan muslimin sidang Jumaat sekalian. Dan di dalam peperangan Zalaqah itu dimenangi oleh pihak tentera Islam, dan disebutkan dengan nama Zalaqah itu dalam erti kata merujuk kepada satu tanah yang licin, kerana ia diceritakan bahawa licinnya tempat tersebut di medan pertempuran itu adalah akibat banyaknya pertumpahan darah yang berlaku. Itu di antara yang berlaku pengakhiran pada 9 Ramadan. Dan ada pun pada semalam hari di dalam 8 Ramadan juga berakhirnya yang disebut sebagai peperangan Tabuk para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi sedar ataupun tidak, masa kita berlalu begitu pantas dalam kehidupan kita. Rasa macam baru kita bermula untuk Ramadan yang pertama. Sedar tak sedar, pejam celik kita dah menghampiri dengan 10 yang terakhir yang pertama di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Maknanya satu malam lagi habis dah kita 10 yang pertama. Jadi inilah kehidupan yang perlu kita lalui, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud kurang lebih bahawasanya tidak akan berlakunya di antaranya tanda kiamat itu, antaranya masa yang berlalu begitu pantas. 1 tahun dirasakan seperti mana 1 bulan, dan 1 bulan itu pantasnya dirasakan seperti mana 1 minggu, dan pantasnya masa berjalan di dalam 1 minggu itu seumpama 1 hari, dan 1 hari itu juga diibaratkan seperti mana 1 jam, dan 1 jam itu diibaratkan seperti mana api yang menyambar. Betapa pantasnya masa yang bergerak dalam kehidupan kita. Namun sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dengan pantas masa yang berlalu dalam hidup kita, terutamanya kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, kita nak melihat di antara yang disebut dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan yang diberikan kepada kita. Biasa mungkin kita dengar Ramadan yang berkat ataupun berkatnya Ramadan, ataupun biasa kita mendengar Allah turunkan, berikan keberkatan di dalam bulan Ramadan tersebut. Bila sebut Ramadan yang berkat ataupun Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita lihat di sana adalah satu bentuk ruang dan peluang yang Allah sediakan cuma atas diri kita. Atas diri kita yang nak mengambil ataupun rebut dengan keberkatan yang ada dalam Ramadan. Dan bila sebut soal berkat, bagaimanakah yang dikatakan dengan berkat dalam kehidupan? Sebagai contoh, berkat dari sudut umur ataupun usia yang Allah berikan dalam kehidupan. Yang disebut dengan berkat ini ialah ziyadatul khair, iaitu bertambahnya kebaikan dalam hidup. Makna mungkin hari ini ada yang berusia 50 tahun, mungkin ada yang berusia 60 tahun. Dalam setakat umur yang Allah berikan 50 tahun dan 60 tahun ini, apakah bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita, terutamanya dari sudut ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
ataupun takat 60 tahun hidup kita ni, 60 tahun takat inilah ibadah kita, 30 tahun dulu pun takat macam tu, umur 40 tahun pun takat macam tu juga, sampailah pada hari ini. Dan begitu juga termasuklah di antara sesuatu kebaikan yang boleh memberikan manfaat dengan apa yang kita ada, dinamakan sebagai berkat. Sebagai contoh, kalau makanan, kan biasa kalau makan, doa makan ni kita duk baca, di sana ada kalimah di awal yang menyebut tentang kalimah berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Contoh doa makan, duk makan baca doa terus makan pula lepas ni, para jemaah sekalian. Makna di situ, ya Allah berkatilah rezeki yang diberikan kepada kami. Jadi kita minta kepada Allah dengan rezeki yang berkat. Rezeki yang berkat terhadap makanan tersebut bukanlah sekadar berapa banyak makanan yang kita makan. Rezeki yang berkat itu bukanlah dinilai pada jenis makanan apa yang kita makan, tetapi yang terbaik pada makanan yang berkat itu apabila kita makan makanan tersebut, dia memberikan tenaga kepada anggota tubuh kita dan kita boleh memberikan manfaat untuk mudah beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang bila makan ada tenaga, para jemaah dirahmati Allah sekalian, dengan makan tersebut akhirnya tidak menjadikan dia lebih banyak untuk beribadat. Bila ada tenaga pula melakukan kemaksiatan dalam kehidupan. Ini muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah. Dan begitulah kalau kita nak sebut dengan berkatnya Ramadan, sudah tentu dan pasti ia merujuk kepada tempoh waktu dan masa yang Allah berikan dalam Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah bulan, makanan tadi adalah sesuatu yang kita makan, usia tadi adalah umur dalam kehidupan kita, umur yang berkat, rezeki makanan yang berkat, dan Ramadan yang berkat ialah tempoh masa dan waktu. Waktu yang Allah beri kita sampai Ramadan hari ini, mungkin ada yang dah 40 kali jumpa Ramadan, para jemaah sekalian. Mungkin ada hari ini yang dah masuk 50 tahun dah dia jumpa dengan Ramadan, 50 tahun dah duk jumpa solat tarawih, 50 tahun dah duk join dengan tadarus Quran. Tapi dengan setiap tahun ke tahun Ramadan yang dilalui tersebut, bila Allah berikan masa, apakah ziyadatul khair, pertambahan kebaikan yang kita lakukan dalam diri kita, para jemaah sekalian? Adakah persoalannya Ramadan kita yang sedang duk lalui tahun ni, takat masuk sampai 9 Ramadan ni, compare dengan tahun lepas tu bagaimana, para jemaah sekalian? Dan bagaimana pula Ramadan kita yang sedang kita lalui takat dah 9 Ramadan dengan bulan-bulan yang selain daripada Ramadan Al-Mubarak? Kalaulah masih sama dengan Ramadan tahun-tahun yang berikutnya, makna kata tidak ada lagi penambahan yang lebih baik pada tahun ni, para jemaah sekalian. Bahkan kalaulah tidak ada perbezaan, bila kita jumpa masuk dengan Ramadan dengan bulan yang selain daripada Ramadan, dan selain Ramadan tu dah takat macam tu, masuk Ramadan pun sama, ataupun ada juga beza, tapi beza dia lagi menurun daripada selain bulan Ramadan. Makna kata tak Ramadan tu lagi bagus daripada Ramadan. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itu bila sebut dengan berkat masa dan waktu yang Allah beri dalam bulan Ramadan ni, berpandukan juga dengan satu surah yang Allah jadikan sebagai penguat tentang masa dalam kehidupan kita. Surah Al-Asr, yang biasa kita duk baca, kita pun faham. Anda sebut surah tu, kita tahu dah cerita surah tu cerita tentang masa. Dan bila cerita tentang masa, Allah nak sebut dalam tu asalnya semua kita dalam kerugian, melainkan beberapa ciri golongan-golongan manusia yang dia tidak rugi dengan masa yang Allah beri, termasuklah Ramadan ni yang Allah sedang bagi, para jemaah sekalian. Pertama, amanu, masa yang ada tu menjadikan imannya bertambah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dia yang ada dalam Ramadan. Sebab kalau bulan selain dari Ramadan, mungkin waktu ni lah kita sedang makan tengah hari, contoh di antaranya. Mungkin
mungkin pagi tadi lepas daripada subuh kita duk cari sarapan pagi, roti canai dengan teh tarik sebagai contoh para jemaah sekalian. Maaflah kalau ada yang terliur, kan setengah ustaz jangan duk sebut berdosa terliur duk dengar perkataan teh tarik tu je pun dah aduh kena sebut siang bulan Ramadan. Jadi nak sebut waktu yang demikian, time ni kita tengah duk makan, bila sampai tengah duk makan tu kadang jarang kita duk makan ni seorang senyap je para jemaah sekalian. Time tengah duk makan tak perasan waktu tu kita sedang melakukan dosa waktu time sambil-sambil tengah makan. Apa dia? Sambil duk makan duk mengumpat orang, sambil duk makan duk cerita tentang keaiban ataupun keburukan diri orang lain. Tapi peluang ni yang kata masuk berkatnya dalam Ramadan dan sudut masa yang Allah nak bagi, waktu siang ni tak ada dah benda tu. Waktu pagi tadi tu lepas daripada subuh tadi yang kalau kita nak cari sarapan duk buat macam lain lagi sambil sarapan, minum, makan dan sebagainya, dah tak ada benda tu. Bila dah tak ada, sebenarnya di sinilah waktu yang Allah peruntukkan kita nak merebut dengan keberkatan masa, keberkatan waktu di dalam Ramadan untuk melakukan ibadat-ibadat yang lain. Tu kadang setengah habis subuh kita duk tadarus Quran. Habis tengah tempat tu walaupun hari biasa dia ada tazkirah subuh. Walaupun hari kerja para jemaah sekalian ada. Dia ambil dalam 15 ke 20 minit buat tazkirah subuh ringkas para jemaah dirahmati Allah, ataupun bacalah kitab sikit Fadail Amal dan sebagainya para jemaah sekalian. Jadi nak sebut ini waktu yang banyak yang disebutkan yang nama berkatnya Ramadan dari sudut masa dan waktu. Makna kalaulah kita nak kira waktu-waktu yang ada kelaziman bulan yang lain kita buat apa dia benda yang selain Ramadan, tapi masuk Ramadan benda ni tak ada dah. Bila benda tu dah tak ada dah, bila masuk dekat dalam bulan Ramadan, sebenarnya disitulah yang Allah nak turunkan berkat masa untuk kita rebut para jemaah sekalian. Cuma bagi dia akan dapat dan dia akan lakukan bagi orang-orang yang merasakan seronoknya dengan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia masuk Ramadan rasa seronok, rasa gembira, tapi takkan dinikmati, takkan didapati bagi siapa dia. Bila masuk bulan Ramadan dia jadi resah dan gelisah. Kenapa resah gelisah? Sebab di siang harinya tak boleh makan seperti bulan yang lain. Hujung Syaban hari tu baru duk bayar nak makan nasi kambing 40 hari contoh para jemaah sekalian. Tiba-tiba duk puasa Allah tak dan kita nak makan nasi kambing 40 hari. Lepas ni duk jumpa Syawal, ketupat rendang, lemang dan sebagainya, nasi impit kuah kacang para jemaah sekalian. Silat-silat takut sempat ataupun tidak. Jadi bila masuk Ramadan dia rasa aduh satu perkara yang mungkin membebankan pada diri dia para jemaah sekalian. Sebab tu kisah seronoknya orang yang masuk Ramadan, Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu 'alan niran. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dirasa seronoknya bila masuk di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, maka Nabi kata harramallahu jasaduhu, diharamkan jasad tubuhnya 'alan niran, daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus untuk siapa yang dia masuk Ramadan rasa seronok. Jadi benda ni kita tanyalah pada diri kita. Tak boleh tengok orang lain dia nampak setakat hari ni dari 1 sampai 9 Ramadan muka tak pernah senyum, tak seronok ke masuk Ramadan? Tak boleh lah para jemaah sekalian. Bukan boleh diukur pada senyuman hati tu para jemaah dirahmati Allah. Rasa teruja, rasa seronok kita hidup dalam Ramadan sebab apa dia? Berkat waktu masa yang Allah bagi ni banyak kita boleh lakukan bermacam-macam perkara. Jadi daripada situlah kita nak lihat beberapa peluang yang Allah sebutkan, Allah berikan keberkatan di dalam Ramadan. Antara yang pertama iaitu peluang daripada sudut diri kita sendiri untuk hati bertemu dengan hati. Itu kalau dengan manusia, hati dengan hati. Tapi kalau
balighna Ramadan, temukan sampai bulan Ramadan. Satu Ramadan hari itu kita dah puasa sama-sama, buka sama-sama sampai Ramadan kelima. Mungkin ada yang dapat berita kematian, tak dapat sampai hari ini, bahkan sampai pengakhiran Ramadan para jemaah sekalian. Tapi persoalan yang kita, yang Allah bagi lagi dah sampai 9, nak masuk 10 dah malam ni, esok pula nanti nak masuk dengan 11 para jemaah dirahmati Allah. Bagaimanakah soal matlamat niat kita bila duduk dalam Ramadan? Adakah setengahnya dia berniat, aku ni masuk Ramadan tak ada apa sangat, sebab tujuan dia, matlamat dia Syawal tu para jemaah sekalian. Ada niat gitu. Sebab rutin kehidupan ni kena ikut aturan, tak boleh Rajab Syaban terus pi pada Syawal. Nak tak nak Rajab Syaban kena Ramadan dulu baru Syawal. Ada orang dunia gitu. Dia masuk Ramadan ni tak ada rasa apa para jemaah sekalian. Puasa lah. Tarawih lah. Sebab apa? Dah bulan Ramadan, semua orang duk pakat buat, maka kita buatlah. Tak buat nanti orang duk kata apa pula. Tak join nanti orang duk kata apa pula. Dia kurangnya penghayatan dan rasa keseronokan bila hadirnya bulan Ramadan al-Mubarak. Tapi apa yang kita nakkan daripada matlamat dan niat kita, bukan niat yang tiap malam tu nawaitu shaum ghadin, tu niat puasa biasa para jemaah sekalian. Niat matlamat ini setiap tahun yang Allah masih memberikan peluang kepada kita yang membezakan dengan sebelum daripada ni, bahkan untuk ditambah baik. Yang pertama, niatlah supaya Allah redha dengan Ramadan, amal ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan ni para jemaah sekalian. Biar Allah redha. Yang kedua, Allah berikan kerahmatan. Walaupun betul setiap amalan itu ada kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri. Contoh, solat sunat duha. Kan berapa ramai buat solat sunat duha? Harinya Alhamdulillah kita semua pakat jaga solat duha. Kerana apa? Mungkin kelebihan di situ kita mempercayainya dari sudut rezeki yang dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun jaga solat duha kerana apa dia? Kerana sebab nak murah rezeki para jemaah sekalian. Walaupun kita tahu dia punya kelebihan, jangan jadikan itu sebagai sasaran ataupun tujuan utama. Sebab takut bimbang, tengah-tengah duk buat solat duha ni, dah puluh-puluh tahun dah duk jaga solat duha, Allah nak uji, belum bagi lagi rezeki yang mudah dalam kehidupan dia. Apa yang akan berlaku? Bimbang dia akhirnya putus asa di pertengahan jalan. Putus asa. Dia duk rasa lama dah, puluh tahun dah duk jaga solat duha, tapi dalam masa yang sama rezeki ni pun takat tu je, tak ada maju, tak ada lebih, tak ada tambah. Bahkan takat yang sama makin berkurang pula Allah duk bagi dalam hidup. Jadi bila andai kata dia nampak kelebihan itu sebagai sasaran dan tujuan utama, maka akhirnya jatuh semangat dia para jemaah sekalian. Kalau gitu tak payahlah buat solat duha. Duk buat pun takat macam tu je, tak dapat lebih pun, tak dapat pun yang macam yang diharapkan. Tapi lakukan solat duha itu kerana apa dia? Untuk dapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila Allah redha, yang lain semua tu insya-Allah akan menyusul para jemaah sekalian. Tapi andai bukan meletakkan keredaan Allah perkara yang utama, bimbang akhirnya terputus di pertengahan jalan. Jadi yang pertama, daripada sudut hati kita bertemu dengan Ramadan al-Mubarak para jemaah sekalian. Sebab itu bila bicara berkaitan dengan membetulkan hati kita ni, di antara salah seorang salafus salih para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang nama dia Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala anhu. Dia ni di antara salah seorang salafus salih yang sangat terkenal dengan alim dari sudut kezuhudannya, dari sudut kewarakannya para jemaah sekalian. Bahkan para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia ni tidak perlu meminta dan mengharapkan pujian daripada manusia, tapi doa dia ni mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ni pun orang yang sebegitu. Dia pun sebut apa dia? Di antara perkara yang paling sukar untuk aku uruskan dalam kehidupan ini, iaitu menguruskan tentang soal hati para jemaah dirahmati Allah. Dan termasuklah apatah lagi kita hari ini. Dan bukan kata suatu yang payah tu kita terus tinggalkan, tak payah buat para jemaah sekalian.
Bila suatu yang payah, suatu yang susah, itulah perlu kita duk buat setiap hari. Biar lama kelamaan dia akan menjadi kebiasaan, dan mudah-mudahan hati kita dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbetulkan niat dan tujuan matlamat kita lakukan ibadat, tujuan matlamat kita duduk berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, muslimin sidang Jumaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kesempatan waktu dan masa yang Allah berikan di dalam berkat Ramadan dengan masa tersebut, inilah masa untuk kita disiplinkan diri dengan waktu yang Allah berikan terhadap perkara-perkara yang berfaedah para jemaah sekalian. Perkara yang berfaedah. Sebab masa kita ni banyak sama, dia tak ada beza. Selain Ramadan 24 jam, masuk Ramadan tiba-tiba 20 jam dah para jemaah sekalian. Tak, Ramadan 24 jam, masuk Ramadan pun 24 jam. Cuma bagaimana kita dah ubah waktu yang biasa sebelum Ramadan dalam 24 jam tu, maka bila masuk dengan Ramadan, bezanya peluang kita boleh tambah lagi ibadat kita pada Allah, supaya masa tu menjadi masa yang bermanfaat. Masa waktu tu menjadi waktu dan masa yang berfaedah. Faedah ni makna kata, manfaat ni makna kata kita boleh buat dan dapat keuntungan di dunia dan juga keuntungan di hari akhirat lepas kita mati nanti para jemaah dirahmati Allah. Sebab tu kalau dah ikut masa Ramadan ni lah disiplin yang paling terbaik untuk diri kita para jemaah sekalian. Kalau ikutlah siang hari ni, perut terasa lapar, kita nak makan boleh tak? Boleh para jemaah sekalian, tanpa pengetahuan orang. Kalau nak ikut siang hari lagi pula cuaca duk panas gini para jemaah sekalian, duk panas ni, nak buat basah tekak lalu air boleh tak? Nak buat boleh, mudah sangat para jemaah sekalian. Bukannya payah, ambil wuduk sekali lagi, buka kepala paip, time kumur tu lama sikit, sambil kumur tu biar duk lalu rasa basah. Saya duk mengajar, jangan duk buat para jemaah sekalian. Lagi anak-anak kecil duk dengar, try sikit buat gitu. Betul lah, lalu air sejuk para jemaah sekalian. Jadi nak sebut benda tu boleh tak? Kalau kita ikutkan nak buat boleh para jemaah sekalian. Orang tak tahu, walaupun kata Allah tahu, tak apalah, masa ni kita duk buat dulu. Tapi kenapa kita boleh jadi masuk Ramadan ni tak buat para jemaah sekalian? Nak makan sorok-sorok supaya orang tak tahu boleh. Nak minum air sikit dia buat syarat lalu kat tekak, rasa tekak sejuk sikit pun boleh para jemaah sekalian. Tapi disebabkan dengan Ramadan ini adalah bulan yang Allah nak mendidik hati kita, automatik perkara tu kita tak boleh jadi nak buat para jemaah sekalian. Tak boleh jadi nak buat. Cuma menjadi persoalan yang besar, bagaimanakah amal ibadat yang lain apabila keluar daripada Ramadan. Terutamanya sebagai contoh perkara yang melibatkan perintah dan kewajipan dari Allah. Sebagai contoh solat fardu 5 waktu para jemaah sekalian. Masuk Ramadan kita boleh duk jaga amal puasa kita para jemaah sekalian. Dia kata kalau boleh dah puasa ni nak jaga sungguh, tak nak bagi batal para jemaah dirahmati Allah. Kalau nak cerita kualiti puasa yang terbaik ni, setengah orang sampai dia tahap menjaga para jemaah sekalian. Bila nak pergi bazar Ramadan pun dia berhati-hati duk tengok. Ya betul, itu yang digalakkan para jemaah sekalian. Nak jaga kualiti puasa, pergi bazar Ramadan, membeli kepada orang yang berniaga di bazar Ramadan tu. Bagaimanakah orang berniaga yang menjual makanan tersebut, yang mana kita beli makanan daripada dia para jemaah sekalian. Pertama, kalau yang fizikal ni kita mudah boleh nampak dari sudut aurat sebagai contoh para jemaah sekalian. Yang kedua, benda yang payah dari sudut solat. Adakah yang berniaga yang kita duk beli dekat dia tu orang yang menjaga solat para jemaah dirahmati Allah? Sebab dia kata nak jaga sungguh kualiti puasa. Tapi benda tu kalau orang dapat buat, bagus, kira hebat para jemaah sekalian. Kenapa? Kalau luar tu takat aurat tu okey lah, boleh nampak. Tapi kalau bab solat tu takkan dia nak tanya, kan beli ayam golek, akak nak tanya sikit, nak beli ayam golek ni akak solat tak? Tanya gitu, dia banding ayam golek sekali para jemaah sekalian. Bukan beli dia dapat, dia duk bagi sekali kat muka, duk tanya soalan macam tu. Jadi nak sebutnya muslimin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi sebenarnya dalam Ramadan ini adalah satu peluang untuk kita meraih keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugilah andai kita membiarkan ia berlalu begitu
itu sahaja, dan akhirnya tidak ada sebarang bentuk perbezaan pada bulan Ramadan tahun ini dengan Ramadan lepas, dan bulan Ramadan dengan bulan yang selain daripada Ramadan Al-Mubarak. Pastikan ada pertambahan ziyadatul khair, kebaikan yang kita lakukan, dan adanya perbezaan kita bila masuk Ramadan agar boleh istiqamah selepas daripada Ramadan nanti insya-Allah. Dari muslimin sidang jemaat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah moga-moga Allah berikan kekuatan, kesihatan tubuh badan kita untuk menggandakan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini, dan hayatilah dengan sebaiknya dengan rasa keseronokan dalam suasana Ramadan ini insya-Allah. Sekali itu saja daripada saya, yang baik dari Allah, yang lemah dan kurang pada diri saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan.